Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan kisah seram kita pada kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, untuk kisah kali ini, kisah yang saya nak bawakan adalah kisah mendaki gunung ataupun pada mereka-mereka yang memang suka aktiviti lasak macam mendaki gunung ni. Pada saya memang tak pernah. Tapi pada mereka yang pernah, ini adalah cerita untuk anda. Jadi kita yang mana tak pernah mendaki gunung ni, marilah kita sama-sama dengar orang kata pengalaman mereka yang mendaki gunung ni. Agak seronok juga ya cerita dia. Jadi tanpa membuang masa, saya mulakan. Jadi hari ini saya nak berkongsi cerita mengenai pengalaman saya dan rakan-rakan semasa ekspedisi menaiki sebuah gunung. Okey, saya teruskan. Hari pertama memang excited sangat-sangat. Lagi-lagi saya, yalah, ini pun adalah kali pertama saya pergi mendaki gunung ni tau. Jadi tanpa pengetahuan ataupun tanpa ada pengalaman, saya cuma main ikut-ikut je lah. Sementara saya tengah free waktu ni, saya daripada tak buat apa-apa, saya follow lah kawan-kawan saya ni untuk memanjat gunung. Jadi waktu tu hari pun dah senja. Jadi kami decide nak buka kemah je. Tengah tolong kemas-kemas, gedebuk-gedebis, tiba-tiba tempat kami nak buka kemah ni jadi berembun tau. Seorang pandang seorang. Tapi tak nak cakap banyak lah. Kita orang just terpandang-pandang. Jadi kami teruskan juga memasang kemah kat situ. Waktu tu angin sepoi-sepoi malam tu, bunyi alus sungai memang kedengaran. Memang kami memilih untuk memasang kemah berdekatan dengan sungai. Jadi nanti senanglah kalau kita orang nak mandi ke, nak gosok gigi ke, nak masak ke apa. Biasanya memang dia akan buat kemah dekat sikit dengan sungai. Tapi taklah tepi sungai. Sebab takut kalau ada apa-apa, tiba-tiba kepala air ke apa, itu bahaya. Lupa pula nak beritahu. Kami berempat tau. Tiha, Julie, Hania dan saya. Dan mereka bertiga ni, kawan-kawan saya 3 orang ni lah, memang berpengalaman sangat bab naik-naik gunung ni. Tapi saya ni memang tak ada pengalaman. And this is the first time guys, saya naik gunung. Lagi-lagi si Hania ni seorang yang kuat agama tau. Suka tengok si Hania ni, sopan dia, orang dia kan. Suka baca Al-Quran. Kat mana-mana pun dia baca Al-Quran. Al-Quran tu memang tak lepas lah daripada dia. Dia ni akan bawa dan simpan dalam beg dia. Memang seorang, orang kata, perempuan Melayu terakhir lah. Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan, si Hania ni tak pernah pakai handbag tau. Dia hanya akan pakai bag no matter what. Taulah bag no matter what tu macam mana rupa dia kan. Jadi si Hania ni, dialah mak, dialah kakak kami. Sebab dia ni orang yang paling, orang kata, orang alim gitulah, lebih kurang je. Jadi kami berempat ni adalah kawan sekampus. Kami ni memang kawan kapat. Jadi nak dipendekkan cerita, kami semua dah siap dirikan kemah, dah sediakan unggun api. Jadi memang seronok lah time tu. Kami pun berkumpul dekat tengah-tengah berdekatan dengan unggun api sambil makan kopok dan bercerita mengenai ujian akhir bulan depan. Kecuali si Hania ni. Hania waktu tu tengah baca Al-Quran tau dalam kemah. Bismillahirrahmanirrahim. Perasan jugalah seperti ada angin-angin yang lalu lalang. Tapi kan bunyi ni tu
seolah-olah bunyi suara perempuan yang seperti sedang menangis macam tu. Jadi kami terus terbangun dan duduk sebelah si Hania ni. Hania agak terkejut lah waktu tu. Korang ni kenapa ah? Bukan main gelak tadi aku dengar. Kenapa sekarang tiba-tiba semua sunyi sepi je? Sambil tu dia buat, si Hania ni buat muka blur lah. Kenapa korang ni agaknya kan? Tadi beria gembira kan? So saya pun jawab, kau tak dengar ke bunyi tu? Kata dia. Lalu si Hania pun jawab balik semula, ni kan hutan, benda-benda macam tu memang perkara biasa. Jadi tak payahlah risau sangat. Mak bapak saya pesan, kalau dengar benda-benda yang pelik-pelik lagi, menyerupai suara macam manusia ke, bunyi ketawa ke, bunyi menangis ke dalam hutan ni, jangan sesekali tegur. Dan iman kena kuat tau. Jangan tinggalkan solat. Itu yang penting tau. Jadi saya pun waktu tu iyakan je lah apa yang Hania cakap kan. Yang lain pula diamkan je lah. Jam kat tangan pula dah menunjukkan pukul 12 malam waktu tu. Masa ni mereka diorang 3 orang ni dah tertidur dah, kecuali saya seorang-seorang je belum tidur waktu tu. Tiba-tiba masa mata saya nak terlelap saya terdengar bunyi loceng. Kecing, kecing. Bunyi yang macam bunyi loceng kaki kan, macam dalam filem kalau filem hantu India tu, bunyi loceng kaki tu, bunyi dia macam tu lah. Saya teringat kata-kata Hania petang tadi. Jadi waktu tu saya buat tak tahu, buat dono, saya diamkan je. Makin saya pejamkan mata, makin bunyi loceng tu makin kuat, makin dekat bunyi tu. Dan si empunya loceng tu seperti tahu yang saya waktu tu belum tidur. Dan semakin saya biarkan, semakin saya terasa seperti sesuatu yang mendekati kepada saya waktu tu. Tempat saya tidur ni adalah tempat yang paling tepi sekali dan berdekatan dengan tingkap kemah tau. Dan masa tu saya menjerit kerana ternampak seorang perempuan memakai baju tradisional dan terselahlah dia waktu tu pakai sanggul. Macam tu. Saya tahu apa yang saya nampak. Mata dia tajam lihat saya, seolah-olah dia marahkan saya tau waktu tu. Jeritan saya akhirnya membangunkan ketiga-tiga kawan saya yang tengah tidur ni. Dan akhirnya waktu tu saya dah menangis dah, peluk si Hania ni. Sambil tu Hania membaca ayat suci supaya saya rasa tenang lah. Kalau kita rasa kalau kawan kita dalam keadaan gitu, perkara yang terbaik untuk kita buat untuk dia adalah bacakan ayat-ayat suci biar dia rasa tenang. Kalau kita sendiri pun rasa tak tenang, dengarlah ayat-ayat suci, dengar zikir-zikir kan, sambil kita pun ikut sekali, InsyaAllah kita pun akan rasa tenang. Sama balik cerita Setelah beberapa minit, keadaan mulai tenang tau. Saya pun tukar posisi dengan Hania. Saya ingatkan semuanya dah selesai dekat situ saja, tapi sebenarnya tidak. Waktu tu jam pula dah menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba selimut kami berempat ni ditarik serentak. Macam tu tau. Jelas mata saya terlihat sosok yang berdiri dekat luar tingkap tu adalah orang yang sama. Tapi kali ni rupa paras dia tu lebih menggerunkan tau. Hanya berkata tau waktu tu, jangan panik tau. Doa. Kami pun ikut. Dan saya waktu tu masih lagi gemetar tau, berpeluh dan ketakutan waktu tu. Masa tu saya rasa ya Allah, nak balik. Time tu juga rasa nak balik. Lepas bincang-bincang dengan kita orang berempat je bincang, kita orang pun semua setujulah nak balik esok harinya. Tak habis kat situ je tau. Selang dalam 30 minit macam tu, kejadian tadi berlaku lagi sekali. Dan kami sekali lagi diganggu. Bunyi hentakan kuat kat luar kemah ni membuatkan kami berempat terkejut dan terdiam masing-masing tau macam tu. Seperti ada benda jatuh tepat di atas kemah kita orang ni. Hania waktu tu menyuruh kami biarkan saja dan jangan pedulikan bunyi yang tadi tu. Sekali lagi bunyi hentakan tadi makin kuat. Tapi kali ini bukan hentakan saja disebabkan benda jatuh, tapi hentakan seperti ada tangan menepuk-nepuk dekat luar kemah. Pak. Macam tu lah. Lebih kurang bunyi dia. Saya nak buat bunyi betul, saya pun tak berapa pasti bunyi dia macam mana kan.
Hania pun mengeluarkan Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci. Setelah habis dibaca, keadaan mula sepi. Dan kami pun tertidur tanpa ada apa-apa gangguan lagi. Dan pagi pun menjelma. Kami pun segera kemaskan apa-apa yang patut. Kami pun terus balik. Dan dalam perjalanan balik tu, kami berempat tak mengeluarkan satu patah ayat pun tau. Masing-masing semua diam tau. Keluar je daripada tempat tu, barulah kami berasa sangat-sangat lega dan decide untuk tidak bercerita mengenai kejadian itu yang mengganggu kami sepanjang kami berkemah kat situ. Ini adalah kisah tentang gunung yang pertama. Harap korang enjoy. Kisah yang pertama ni memang pendek, tapi kisah yang kedua ni agak panjang sikit. Harap korang stay tune dan nantikan saya akan sambung dengan kisah yang kedua. Baik, untuk kisah yang kedua ni, dia cerita berkenaan dengan satu gunung yang nama dia Gunung Tebu. Jadi kita mulakan. Beberapa minggu lagi sekolah akan bekerjasama dengan agensi swasta yang saya kenali untuk mendaki satu gunung yang bernama Gunung Tebu. Saya pada mulanya tidak dapat menyertai kerana baru 3 bulan membuat pembedahan membuang tumor ataupun kanser lah. Tumor ni kanser dekat dada. Sebenarnya saya bleeding sebaik saja saya sedar daripada bius lepas pembedahan. Ui, bahaya tu. Sebab saya tak duduk diam atas katil. Sebab tu waktu tu mak saya risau sangat-sangat. Dah lah baru lepas discharge daripada fisioterapi. Yang ni bukan masalah tulang. Yang ni masalah lain lah. Ni adalah masalah tulang belakang pula. Tapi disebabkan itulah, saya nak pergi panjat juga. Ui, dalam keadaan sakit-sakit pun masih nak panjat Ni memang tegar ni. Sebab saya dah lepaskan peluang mendaki ni beberapa kali kerana saya punya masalah kesakitan, masalah sakit saya ni lah Dan sebelum saya kena masalah tulang belakang ni, saya sangat-sangat aktif tau. Memanjat bukit, pokok tu, itu adalah satu aktiviti yang biasa memang saya lakukan. Jadi, dari kecil, seumur saya 5 tahun, dah saya ikut arwah Tok Ki tau. Tok Ki ni datuk untuk dialek Terengganu. Orang Terengganu kalau panggil datuk tu Tok Ki. Macam tu lah dia. Ke mana-mana pun, ke kebun ke bukit ke sungai, ke pantai, ke tasik, ke dalam hutan untuk menjala dan memikat burung, semua saya ikut. Maksudnya segala aktiviti Tok Ki dia ni, dia memang join lah. Dia memang minat benda-benda macam tu kan. So banyak yang saya belajar daripada arwah Tok Ki. Tok Ki saya pergi kebun nak perangkap beruang pun saya ikut juga tau. Saya cucu sulung arwah Tok Ki. Dari kecil dikenalkan dengan binatang liar yang dibawa balik daripada hutan oleh Tok Ki lah. Jadi malah sampai sekarang pun parut dipatuk helang, namanya tuma belaan Tok Ki ku ni pun masih wujud, ada kat lutut. Parut kena patuk dengan helang, siapa ada? Kau ada? Dia seorang ada. Okey, baik, kita teruskan cerita Dari situ saya minat pada alam tau. Sering ingin tahu dan sukakan cabaran. Walaupun saya ni perempuan, sebab tu jugalah hobi saya waktu itu adalah berkemah, jungle trekking dan juga hiking, mendaki lah. Oleh itu berkali-kali saya memujuk ibu saya ni, agak lama jugalah memujuk nak meyakinkan ibu ni. Akhirnya ibu pun memberi kebenaran. Mungkin memberi kebenaran, tapi orang kata beri dalam keadaan tak bagi sebenarnya. Tapi sebab anak ni dah mendesak sangat, yelah, tak seorang ibu kan, dia cepat percaya tau sebenarnya. Anak pujuk sikit, jadi okey lah. Itu pun selepas saya cakap dengan mak saya ataupun ibu saya ni, yang apa yang guru sukan saya beritahu lah. Dia kata otot ambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan untuk sembuh kalau cedera. Ada orang pula perlukan masa lebih daripada 3 bulan. Jadi dalam keadaan macam ni, kalau awak yakin awak dapat panjat, so no problem pun sebenarnya. Kalau awak rasa awak okey, then boleh go on je lah. So saya gunakan ayat tu untuk pujuk mak, kata dia lah. Setelah membuat latihan fizikal 2 minggu dan beri pelbagai nasihat oleh fasilitator dan guru-guru pengiring, tibalah pada hari yang sebenar untuk kami pergi hiking ni lah. Dan pagi tu
kami, saya dan rakan-rakan sekolah lah, rakan asrama, rakan kelab, malah sepupu dia juga pun ada juga, menaiki bas beramai-ramai menuju ke daerah Besut, di mana terletaknya Gunung Tebu. Oh, dekat Besut rupanya, kat Terengganu lah tu ya. Dalam perjalanan, masing-masing sibuk bercerita tentang barang yang nak dibawa, pemandangan kat sana tu macam mana, cantik ke tak cantik kan, bentuk muka bumi kat sana, dan tak kurang pula yang bercakap tentang hal-hal mistik. Jadi, sampai saja dekat kaki gunung, kelihatan ramai tau pengunjung yang datang. Kat situ merupakan kawasan berkelah tau. Ada air terjun, ramai yang datang untuk mandi-manda dekat situ. Sesudahnya semuanya sampai, kami diarahkan untuk berkumpul dekat kaki gunung tau. Ini kenal tau dengan muka-muka fesi ni semua. Oleh tu, kerana saya ni sering pergi berkemah dengan diorang ni, jadi memang kenal lah muka diorang. Ketua fesi pula tu iaitu Abang Lee. Abang Lee ni bukan nama sebenar memulakan bicara yang membentuk nasihat dan teguran untuk kami semua. Setelah tu Abang Man pula, Abang Man ni pun bukan nama sebenar, iaitu adik kepada Abang Lee tadi, memulakan regangan ataupun stretching. So saya pun ikutilah regangan tu, bersungguh-sungguh saya buat supaya tak ada otot yang krem waktu kita nak mulakan pendakian. Sehabis itu kami mulakan perjalanan tau. Pada permulaan jalan tu, jalan tanah tu hanya macam sedikit berbukit. Kami berjalan relax lah, santai je panjat kan. Setelah hampir sejam berlalu, saya perasan sesuatu. Lalu saya beritahu benda tu pada kawan saya lah. Emma, perasan tak yang kita lalu tempat yang sama je daripada tadi? Tanya saya pada si Emma ni lah. Mana ada. Mungkin sebab dalam hutan kot. Sebab tu kita nampak sama je. Sebab dalam hutan kan semua pokok-pokok. Jadi kita yang jarang lalu situ, kita nampak semua pokok akan sama je lah. Jadi dia ni, si Emma ni memang selalu bersangka baik lah. Dan saya pula kerana sudah selalu masuk hutan, kebun dan sebagainya, memang jenis suka akan mark kawasan yang mudah saya ingat tau. Jadi saya pandang satu pokok, okey ni pokok ni, saya mark pokok tu. Jadi kalau saya jalan lagi nampak pokok yang sama, saya akan rasa something yang tak betul kat situ lah. Lalu kami pun teruskan perjalanan dan ke tempat yang sama lagi kami lalui. Dan saya ingat kawasan tu kerana akar tempat kami membijak. Akar pokok tu menjala tau, dari tanah ke pinggir bukit. Kalau tergelincir daripada akar tu, jatuhlah kami ke dalam sungai. Dekat tepi tu ada sungai lah. Sungai ni nampak seperti air jernih. Kalau pendek macam saya ni, mungkin tenggelam juga, kata dia. Jadi seterusnya, jalan saya ingat kerana kiri kanannya diapit bukit kecil. Jalan tu seperti denai tau. Kalau ada bukit kiri kanan, tengah-tengah tu kita kira nama dia denai macam tu. Betul lah, kita dah lalu banyak kali kat sini tau, kata saya lah pada Emma. Waktu tu Emma ni dah start diam tau. Saya pun menutup mulutku daripada terus bersuara. Yelah, dah tegur-tegur ni kan. Setelah beberapa ketika, kami diarahkan supaya berhenti dan berkumpul. Abang Lee berdiri kat depan kita orang ni, dekat tanah yang sedikit berbukit. Korang perasan apa-apa tak? Abang Lee dah tanyalah Waktu tu saya pun diam je, melihat orang-orang lain terpinga-pinga tau. Saya dapat agak apa yang Abang Lee nak katakan ni, tapi saya waktu tu saya diam je, saya tak nak komen apa-apa. Korang perasan tak tempat ni? Abang Lee tanya lagi sekali. Dan kita orang ni dah mula berbisik-bisik lah. Kita dah lalu kat sini beberapa kali, korang perasan tak? Dah sejam dah kita pusing-pusing kat kaki bukit ni saja, kata Abang Lee, dan bunyi bisikan cemas peserta lain kian kedengaran. Abang Lee kelihatan berbincang sekejap dan kembali bersuara. Maaf ya, tak tahu kenapa terlupa nak baca doa tadi waktu kita nak mulakan perjalanan ni. Selama ni elok saja kami berkali-kali. Minggu lepas pun kita orang datang juga kat sini, elok je, naik baca doa, jalan pun lancar. Oleh tu saya harap masing-masing jaga diri lepas ni. Dah ada salam perkenalan dah tu. Tambah Abang Lee lagi lah waktu tu. Jomlah kita baca doa sama-sama. Lebih kurang macam tu lah kata-kata Abang Lee kepada kami semua. Dan kami pun baca doa sama-sama. Kami teruskan lagi perjalanan kami ni, mengharapkan hari tidak malam sebelum kami sampai ke puncak. Yelah, kalau nak mendaki ni, kalau dah gelap memang tak nampak apa. Sebab kat dalam hutan memang lagi gelap. Kalau kita biasa dekat bandar ni, maghrib punya time tu dah gelap. Kalau dalam hutan time maghrib tu dah memang macam malam, gelap sangat.
Gunung Tebu ni ambil masa dalam 6 jam untuk nak sampai ke puncak. Jika sedikit jumlah orangnya, mungkin lebih cepat lah. Tapi kami ni ramai tau waktu tu. Tiba di checkpoint yang pertama, kami berhenti dan rehat dan rawat seketika lah. Kita orang tengok, relax-relaxkan kaki, tengok mana ada luka ke apa kan, elok-elokkan kan. Jadi saya dengan sepupu saya ni, beberapa orang rakan lagi pergi mengambil air dekat alur kecil kat situ. Tak ramai yang turun kerana tebing alurnya tinggi tau, melebihi paras dada. Walaupun tebingnya tinggi, airnya cetek je, paras buku lali je kat situ. Saya pun turun dan menadah air masukkan ke dalam botol. Tiba-tiba saya terdengar suara perlahan memanggil nama saya. Dan saya mendongak mencari rakan. Siapa yang panggil kan? Dia yang memanggilku. Dia muncungkan mulut dia menunjuk ke arah belakang saya waktu tu. Saat saya berpusing saya hampir rebah. Terkejut waktu tu. Ada seorang lelaki tak ada baju, pakai seluar pendek je kat belakang saya. Hampir lugur jantung saya waktu tu. Siapa yang tak terkejut kan, tiba-tiba orang kita tak kenal ada kat belakang, tak pakai baju pula tu. Kat belakangnya tergalas ada satu bakul rotan yang besar dengan pokok-pokok yang daun kecil ada kat dalam tu. Dahlah kedatangannya tu tiba-tiba, tanpa sebarang bunyi, matanya pula tajam tau memandang pada saya. Saya pula tak sedar yang kawan-kawan saya yang lain ni semua dah panjat balik tebing tu, dah seorang dah naik atas dah kan. Saya yang gugup waktu tu, susah nak naik ni. Tiba-tiba gatal pula bertanya. Padahal waktu tu saya ni bukan jenis friendly, tapi mungkin kerana takut, jadi saya pun buat-buat sembang lah. Pakcik daripada mana? Tanya saya balik. Tanya saya lah. Sebab kita nak menghilangkan rasa takut kan. Hanya bunyi cengkerik dan unggas yang sudi menjawab soalan saya tadi tu. Pakcik ni tau, dia diam je sambil mata dia tu tak beralih pun daripada saya, pandang je. Lalu perlahan dia pun lintas saya tau. Terperosok saya kejap kat tepi tebing tu untuk bagi laluan pada pakcik tu lah. Kawan saya yang kat atas tebing tu bagi tangan, jom panjat, kata dia kan, sambil panjat untuk saya panjat tebing tu lah. Patutlah tak ramai perempuan yang turun ambil air ni. Yang turun pun yang masing-masing tinggi-tinggi. Yang saya pula ni, saya ni pendek tapi perasaan macam panjang. Mujurlah kurus waktu tu, jadi mudahlah sikit untuk memanjat kan. Jadi saya pun naik ke atas. Saya pandang balik pada pakcik tu. Pakcik tu dah tak ada. Cepat betul hilang pakcik tu kan. Becak air yang dipijak pun tak kedengaran langsung. Misteri betul pakcik tu. Mungkin dia ni orang asli lah dan dah fasih dengan kawasan tu. Dan setelah berehat seketika, bersembang-sembang itu ini dan termasuklah peristiwa tadi, kami pun teruskan perjalanan. Tiba di checkpoint yang kedua, kami diberi rehat dan rawat selama 15 minit je macam tu. Dan saya juga pada mulanya nak menambahkan bekalan air kerana kat puncak nanti tak ada air tau. Nak air kena turun balik, nanti baru boleh dapat air kata dia. Namun disebabkan jeram tu pun tinggi tebing dia, saya pun batalkanlah hajat sebab dah tahu tadi macam mana kan. Lagipun saya masih ada baki air yang tadi, lebih baik kita rehat je lah kat sini kata dia. Sedang saya berehat sambil makan coklat, Abang Lee pun tadi bersuara lagi sekali. Siapa ambil air kat jeram tadi? Tanya beliau lah, tanya Abang Lee tadi tu lah. Ada beberapa orang yang mengangkat tangan. Abang Lee pun bersuara lagi. Dah minum ke? Abang Lee lupalah nak bagi tahu. Masa kami datang minggu lepas, ada orang jumpa mayat budak perempuan lebih kurang umur korang juga. Jumpa dalam jeram tu lah. Dia lemas. Tak tahulah bunuh diri ke apa ke, tak tahu apa sebab. Serentak tu tersemburlah air daripada mulut mereka-mereka yang sedang minum air tadi kat jeram tersebut tu, yang ambil air daripada jeram tu kan. Menyembur semua. Yang dah telan cuba muntahkan balik dah. Yang Abang Lee pula dan yang lain tersenyum. Tak tahulah dia orang game ke apa kan. Mungkin lah Alah, relax lah. Air tu kan mengalir kata Abang Lee, dan kami pun meneruskan perjalanan. Tak tahulah saya cerita Abang Lee betul ke ataupun dia saja je reka-reka cerita macam tu. Tiba di checkpoint yang seterusnya, dekat situlah kami berhujan. Nak buka kemah takut payah pula nak tutup kan. Sebab nak bawa naik lagi ke atas lepas ni. Jadi kami semua ni berhujan tau, sambil makan nasi lauk sardin.
Yang pasti, sebab saya tengok yang sardin tu tak sempat menggelegak pun dia punya kuah tu. Orang kata tak sempat masak pun. Kita orang dah cedok dah. Makan sikit je supaya badan tak berapa berat semasa nak mendaki. Kerana selepas checkpoint ni, treknya adalah trek yang paling mencabar. Bak kata Abang Lee lutut cecah ke dada. Tak tahulah apa maksud dia tu. Semasa pendakian diteruskan ada yang berhempas pulas dengan tali yang disediakan kerana kecerunan yang hampir nak 90 darjah tu, ditambah lagi licin sebab kan tadi baru hujan kan. Ya Allah, memanglah payah sangat. Mereka ni ke kiri ke kanan, berlipat, terpusing dan sebagainya, menyebabkan situasi yang sepatutnya menyebalkan itu menjadi bahan ketawa kami beramai-ramai lah. Yelah, nak panjat tu licin, jadi ada yang terpusing, ada yang terbalik macam tu lah agaknya Tapi disebabkan kami ketawa sampai lupa diri, dan perlu ingat kita sebenarnya sekarang ni dekat tempat orang waktu tu. Tak bolehlah nak happy-happy sangat. Sepatutnya lah setelah melewati kawasan ataupun masa-masa yang sukar ni, kami mula melewati kawasan yang berkabus dan sejuk sangat. Remang senja pun bermula. Kawasan sekitar kami dah semakin suram dan semakin kabur. Kami yang kelelahan waktu tu hanya berjalan dalam diam tau. Masing-masing dah tak ada berkata dah. Semua diam masing-masing. Oleh kerana treknya ni waktu tu kecil, kami berjalan seorang demi seorang tanpa putuskan komunikasi dengan mata, dengan kita memandang orang yang depan tu dan di belakang masing-masing. Jadi jangan sampai terputus. Kalau putus nanti bahayalah, mungkin macam tu. Semasa perjalanan tu, saya terpandang sekuntum bunga dekat depan tu tau. Dan saya tertarik kerana hanya itu satu-satunya bunga yang ada dekat kawasan tu. Tak ada pun bunga lain lagi tau. Cuma tu je satu. Lagipun saya cukup pelik. Bunganya seperti bunga kantan, tapi berwarna merah darah. Batangnya tak berdaun dan keras seperti pokok kayu yang lain, tetapi ia halus dan meninggi ke atas. Macam tu, lain macam bunganya kan. Jadi saya menjadi sedikit hairan waktu tu. Kenapa pokok yang tinggi macam tu perlu ditumbuhkan bunganya di laluan orang juga dan pada paras mata manusia? Biasanya kalau pokok macam tu dia tinggi, dia akan bunga ke atas lah, macam tu kan agaknya. Habis berfikir, tiba-tiba datang seekor burung hinggap dekat sebelah dahan sebelah bunga tu. Burung tu berwarna hijau ke kuning-kuningan. Cantik burung tu Dan ia melihat ke arahku dan ke arah bunga tersebut. Ulang kali sambil kepalanya diteleng-telengkan. Kepala burung tu lah Saat itulah saya teringat bahasa tubuh si Tuma, helang yang diselamatkan dan dibesarkan oleh atuk saya dulu. Tok Ki dia tu lah. Bahasa tubuhnya tu sama seperti si Tuma ni. Saya dipatuk kerana dulu tak faham bahasa tubuh si Tuma, yang cuba nak suruh saya meletakkan kembali anak kucing yang saya ambil tu, letak pada sarang dia balik semula. Dan jangan terkejut Tuma tu memang helang, tetapi oleh kerana dia tak ada keluarga, ayam dan kucing menjadi keluarga dia lah, sebab dia daripada kecil dibeli oleh atuk saya tu kan. So Tuma ni sayang sangat keluarga tu, sampai saya main anak kucing pun dia marah tau. Dia suruh letak balik. Gitulah cerita dia. Jadi Tuma ni diselamatkan oleh Tok Kiku semasa ia masih bayi dulu. Bulu pun waktu tu belum tumbuh lagi. Kaki dan sayapnya patah kerana pokok di mana sarangnya berada tu ditebang orang. Dia telah pun ditinggalkan oleh pihak perkhidmatan yang mengambil ibu dan adik-beradik dia. Mungkin Tuma pengsan semasa perkhidmatan kutip ibu dan adik-beradik dia. Kembali ke cerita sebenar tadi. Oleh kerana burung hijau kekuningan tu seolah-olah memintaku untuk menyentuh bunga tu, jadi saya semakin tertarik pada bunga tersebut lah. Jadi lalu tangan kanan saya pun hulurkan, cuba tak nak menyentuh bunga tu lah, dan cuba nak cium bau dia. Belum pun tangan saya ni menyentuh bunga tu, tiba-tiba saya ni melayang ke belakang. Rupa-rupanya beg saya disentap kuat oleh seseorang. Disebabkan saya ni kurus, saya pun melayang sekali lah ke belakang. Awak buat apa ni? Namaku disebut olehnya. Namun orang ni dia mengenali saya. Bisik hati saya ni sambil mengamati dan sedang memandangku dengan bengis. Siapa pula? Harap muka je handsome, tapi marah orang tanpa sebab. Kata saya dalam hati waktu tu lah.
Saya cuba amati dan saya yakin saya tak kenal tau orang yang tarik saya ni. Oleh kerana saya ni yakin yang orang ni adalah guru sekolah saya yang saya tak kenal lah. Kerana biasanya cikgu sekolah je yang panggil saya dengan nama saya. Dan mungkin saja dia ni guru baru agaknya yang baru pindah kat sekolah saya waktu tu. Saya tak petik cikgu, saya cuma tengok je, nak cium je. Kata saya, cuba menghormati orang yang tarik saya ni tadi. Mana bunga? Tak nampak pun, kata orang tadi dengan bengis tau. Waktu tu hati saya dah mula meluap lah. Tak boleh ke dia ni nak bercakap dengan lembut pada saya? Dah lah baru kenal kan. Tahulah darah muda kan. Umur yang orang tarik saya ni seperti dalam awal 30-an macam tu. Tapi tahu pula dia nama saya. Saya ni tak pernah pula kenal dia. Anak murid apalah saya ni agaknya kan, sebab tak kenal cikgu sendiri. Jadi hati saya waktu tu dah menggerutu lagi kan. Dah marah sangat cikgu lelaki tu kan, sambil menyalahkan diri sendiri. Burung hijau tadi dah hilang dah, tak ke mana lah. Ni takkanlah cikgu tak nampak. Depan jari saya je ni bunga merah ni. Saya sebab dah geram lah, sebab cikgu ni tadi memalukan saya dengan tarik-tarik saya macam tu kan. Yelah, pasti ada di antara kawan-kawan saya ni terlihat yang saya kena tarik dengan kena marah dengan cikgu ni tadi. Kawan-kawan yang lain ni kat belakang ni ada yang sudah mula lintas saya lah, dan mereka tak pula singgah kan dengar ke apa benda. Dia orang semua main lintas saya. Dah jalan, tak payah sentuh-sentuh, dah lewat dah ni, dah jalan. Arah cikgu ni sambil dia menolak beg saya lah ke depan. Saya pun terdorong ke depan lah, pergi ke depan. Saya pun berlalu dengan cepat, mengejar orang-orang yang kat depan saya. Takut saya pula ketinggalan kan. Sungguh saya pun tak cakap apa-apa dah. Saya pun malas nak layan cikgu tu kan, lama-lama sangat kat situ. Takut saya pula terkurang ajar, kata terbesar suara ke kan tak elok. Zas, tercampak lagi sekali beg saya ke belakang, dan kali ni lebih kuat. Gagah benar cikgu ni sampai boleh angkat saya dengan sebelah tangan je. Atau memang dia ni dah waktu tu terlampau marah. Saya ni ditarik sekali lagi. Hati saya dah mula dah tak sabar dah, dan suara saya waktu tu dah start meninggi dah. Apa lagi cikgu, tadi kan suruh saya jalan. Saya dah mula tinggi suara waktu tu. Saya suruh kamu jalan saja, saya tak suruh kamu berlari, kata cikgu. Saya ternganga kat situ, macam tak percaya tau. Padahal dia pun nampak orang yang kat depan tu sudah semakin jauh. Tinggal bajunya saja yang nampak daripada celah-celah pokok. Maksudnya nampak dah sayup-sayup lah kan, nampak baju je kan. Saya ni berlari sebab nak kejar orang depan, nanti hilang pula kita tak nampak. Mereka kan dah jauh tu cikgu, kata saya lagi. Memang betul, maksud tu sebenarnya saya memang berniat nak kejar orang yang kat depan tu. Dan lagi satu niat saya nak jauh daripada cikgu ni lah kan, menyakitkan hati sebenarnya, kata dia. Habis orang kat belakang tu macam mana? Marah dia lagi. Marah cikgu ni lah. Kan cikgu ada, cikgu lah tengok orang kat belakang cikgu. Kata saya balik semula. Ya, bukannya nak lari jauh sampai cikgu tak nampak. Penat lah saya nak menerang ke cikgu ni waktu tu kan. Hairan saya, takkan dia tak boleh nak tolong, ataupun dia memang marah sangat pada saya. Takkan silap itu saja sampai marah macam tu sekali nak marah kan. Ikut awak lah, saya malas nak layan awak. Dah nak cepat sangat, biar saya pergi dulu. Pandai-pandai awak lah. Cikgu tu benar-benar meninggalkan saya dan melintasi pelajar-pelajar dekat depan saya juga waktu tu. Dan saya sangat terkejut dengan tindakan cikgu ni lah. Geram nak marah pun ada, seperti macam tak ada tanggungjawab pula cikgu ni kan. Saya pun teruskan perjalanan sambil memanggil-manggil kawan-kawan yang ada kat depan supaya perlahankan step diorang, supaya saya dapat saing-saingkan diorang, ataupun dengan yang kawan-kawan kat belakang, kita orang dapat bersama-sama lah. So sesampainya kat puncak, sungguh saya waktu tu dah terlupa dah peristiwa yang tadi saya bergaduh ataupun marah-marah dengan cikgu tadi itulah. Saya pun waktu tu, sebab kat atas tu suasana dia memang cantik. Saya kagum melihat pemandangan senja dan pemandangan awan yang berada rendah daripada puncak yang kami berada. Memang sangat-sangat cantik. Mereka yang sudah sampai ke puncak pun membuat pelbagai aktiviti sementara menunggu peserta yang belum sampai lagi. Ada yang dah berehat, ada yang tengah solat jamak, dan masing-masing dah mula mendirikan kemah tau. Dan tepat pukul 7, kita orang semua pun dah berkumpul dekat puncak menantikan azan maghrib untuk dilaungkan. Dan pada malamnya, kami tidur nyenyak ditemani bunyi unggas dan rintik-rintik hujan. Pagi tu, saya bangun awal tau. Rasa segar dan nyaman seluruh badan waktu tu. Memang best lah kan tidur kat atas gunung, kata dia. Saya teringatkan kisah yang saya bergaduh dengan cikgu semalam tu lah.
Saya terus cari cikgu tu nak minta maaf lah kononnya. Tapi hampa tau. Tak kelihatan pun walaupun setelah agak lama saya berkumpul dengan cikgu-cikgu yang lain ni lah. Cikgu-cikgu yang lain, mereka semua kenal saya kerana mereka semua adalah guru asrama dengan guru kelas saya. Hendak tanyakan hal pada guru-guru lain ni, saya malu kerana tak tahu nama kan cikgu. Jadi, Kang cikgu cakap apa benda lah kau ni, cikgu pun tak kenal kan. Jadi, dia pun diamkan diri. Sehinggalah kita orang semua pun turun. Jadi, saya berasa sangat pelik. Bunga merah darah tu tak ada kat tempat yang saya jumpa dia semalam. Sedangkan trek turun dengan naik tu adalah trek yang sama. Trek naik dengan trek turun tu tak adalah pun kita lalu trek lain, jalan lain kan. Jadi saya pun bertanya pada beberapa orang kawan sama ada dia orang ada nampak tak bunga tu. Tetapi bila tanya jawapan dia orang semua kata tak nampak pun bunga tu. Maka betul lah kata cikgu tu. Sebenarnya bunga tu tak wujud dan hanya saya seorang je yang nampak bunga tu. Dan saya rasa semakin bersalah dan berazam nak mencari dia. Ketika kami berkumpul dekat kaki gunung tu, anehnya waktu tu cikgu tu tak ada. Sampai ke asrama pun saya masih lagi cari cikgu tu dan bertanyakan pada kawan-kawan lah pasal cikgu tu. Okey, cikgu tu cikgu baru tau. Muka dia macam handsome macam tu kan. Tapi garang tau. Dia kurus tinggi macam tu. Pelbagai gelaran yang saya berikan pada cikgu tu, nak sambil tanya-tanyakan pada kawan-kawan ni, tapi tak ada siapa-siapa pun yang tahu. Dan setelah beberapa hari saya bercuti, maka sekolah pun dimulakan. Dan saya masih lagi mencari lagi cikgu tu. Daripada rasa ingin minta maaf ni, sampai rasa hati ni rasa nak tahu sama ada cikgu tu betul wujud ke tidak. Ternyata tak ada seorang pun tahu pasal cikgu yang tegur saya tu. Itulah waktu cikgu Izam. Cikgu Izam ni cikgu kelas saya dia ni pun sama-sama pergi panjat ekspedisi panjat Gunung Tebu tu, masuk kelas. Dia buat guru kelas lah. Jadi saya meyakinkan diri untuk tanya pada cikgu Izam tentang cikgu yang saya cari-cari ni. Tiba-tiba ada kawan saya bertanyakan pada cikgu Izam, Cikgu kan yang nampak tempat bunian tu kan? Cikgu cerita. Minta kawan-kawan saya pada cikgu Izam ni lah untuk cerita. Jadi kita orang ni agak rapat dengan cikgu Izam ni kerana cikgu Izam ni memang baik dan selalu ambil tahu pasal hal murid tau. Cikgu Izam ni dah tua tapi orangnya masih sihat. Sebab itulah dia masih boleh mendaki lagi. Jadi cikgu Izam tersenyum dan berkata, dia boleh cerita sedikit saja daripada kisah dia. Dia tak nak cerita semua. Katanya, dia terlihat ada satu padang yang luas serta bersih sangat kat situ. Dia juga ada terlihat satu batu besar yang rata kat situ. Dan dia pergi kat batu tu untuk berehat tau. Waktu dia berehat-rehat kat situ, dia ada tercium bau yang sangat harum. Lalu dia pun pergilah cari bau tu kat mana. Jadi kita orang pun dengar sambil keheranan tau. Sebab setahu kita orang, tak ada padang, tak jumpa pun padang, tak ada batu rata sepanjang kita orang panjat gunung tadi tu. Kata cikgu Izam lagi, dia tahu ada pelajar yang juga mengalami perkara mistik sewaktu mendaki gunung tu lah. Jadi kami semua ni tertanya-tanya lah, siapa orang yang sambil memandang antara satu sama lain lah waktu tu. Memandangkan memang tak ada di antara sesiapa pun yang mengaku waktu tu. Baru saya terlintas peristiwa yang saya alami. Barulah otak saya ni berhubung waktu tu. Waktu cikgu Izam nampak padang tu, kita orang semua tak nampak tau. Jadi begitu juga kisah saya ni. Tak ada siapa nampak bunga seperti yang saya nampak. Tak ada siapa nampak cikgu yang bengis yang marahkan saya tu seperti saya nampak. Dan setelah sedar, barulah juga saya perasan yang cikgu bengis tu daripada awal perjalanan, dari latihan beramai-ramai kat sekolah lagi, memang tak pernah wujud pun. Lagipun, mana ada cikgu lelaki yang boleh rambut panjang sampai bahu? Mana boleh. Itu pun dah barulah saya perasan. Tak jadilah saya nak tanya pada cikgu Izam tentang cikgu misteri tu. Apa-apa pun saya bersyukur. Siapa pun dia, Allah hantarkan dia untuk selamatkan saya ni daripada masuk dunia lain. Sebab bila dah dewasa ni, bila dah besar ni, barulah saya tahu banyak juga orang-orang yang hilang ataupun histeria setelah memetik ataupun menyentuh bunga pelik. Malah saya juga pernah terbaca cerita-cerita macam ni dalam buku-buku lah.
Moral of the story, jadi berhati-hatilah di mana jua kita berada. Sentiasa beringat dan janganlah kita menyangka hanya yang kita nampak saja wujud dekat dunia ni tau. Sebenarnya lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Ada yang sentiasa memerhatikan, sama ada yang baik ataupun yang berniat jahat. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia pada kali ini dengan tajuk gunung ni. Harap korang enjoy. Sebab saya nak cerita banyak-banyak pun sebab saya pun tak berapa pandai. Saya pun tak pernah pergi naik gunung ni kan. Jadi kita sama-sama dapat rasakan pengalaman orang panjat gunung bila dengar cerita-cerita macam ni lah. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe tu. Yang masih belum tu, harap anda semua bolehlah tekan button subscribe tu ya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.